Pada pagi ini, Dewan Undangan Negeri Johor telah dapat mengadakan persidangannya untuk penggal yang ketiga Dewan Undangan Negeri yang ke-14, dan Dewan kita pada hari ini telah dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan telah berkenan untuk bertitah dalam majlis perasmian tersebut. Saya percaya bahawa semua ahli Dewan telah mendengar titah ke bawah Duli dengan penuh rasa tanggungjawab dan memberi sepenuh perhatian di atas nasihat dan juga teguran seperti mana di dalam isi kandungan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada pagi ini. Kalau dapat saya rumuskan, semua ahli Dewan dikendaki supaya haruslah berganding bahu untuk membantu rakyat. Selain daripada itu, Wah Duli Tuanku telah mengingatkan kita bahawa sekarang bukanlah masanya untuk bertegang urat dan bertikam lidah bagi mencari pengaruh politik atau kepentingan peribadi, kerana tindakan sebegini akan melahirkan satu virus yang lebih berbahaya, iaitu virus perpecahan. Bahawa Duli Tuanku juga menekankan bahawa virus ini mudah merebak melalui saluran media sosial yang bebas dengan dibantu oleh ejen media dan juga cyber troopers yang menjadi batu api bagi membangkitkan isu sensasi untuk menambah api kebencian di kalangan pemimpin politik dengan rakyat. Akhirnya Tuanku juga telah memberi pengiktirafan setinggi-tingginya kepada para petugas barisan hadapan atau frontliners semenjak wabak COVID-19 ini melanda masyarakat, dan juga penghargaan Wah Duli Tuanku kepada semua pihak yang terlibat di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pada pagi ini saya ingin menegaskan bahawa pihak wakil rakyat bersama-sama dengan adunnya menunjukkan rasa setuju dan mengambil serius titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Maka itu saya menyeru kepada semua ahli Dewan, sama ada di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, sebagai ahli Dewan kita haruslah menerima nasihat buah Duli Tuanku dengan kita terus memikul amanah dan tanggungjawab untuk membantu rakyat. Diharapkan antara kita sebagai wakil rakyat, kita akan dapat menterjemahkan virus perpecahan yang dikatakan sebagai lebih serius dari COVID-19 ini, supaya ianya dapat dijadikan peringatan dalam kita memikul amanah dan tanggungjawab berkhidmat kepada masyarakat. Kita amat menzahirkan rasa syukur di atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, kerana sesungguhnya saya percaya dan yakin bahawa wakil-wakil rakyat, kerajaan maupun pembangkang akan terus berpegang kepada cara Johor yang akan mengelak daripada berkonfrontasi dan juga bersengketa sebagai budaya dan cara kita berada di dalam Dewan. Mendahului kekitaan dan tidak mementingkan diri sendiri adalah sebahagian besar daripada ciri-ciri cara Johor dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita. Dan saya yakin dan percaya bahawa ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan memandang amat penting titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku itu
agar dijunjung kerana kerajaan mahu rakyat mempunyai kerja yang tetap, dan kerajaan mahu rakyat mempunyai peluang ekonomi yang luas pasca COVID-19 ini. Jadi bagi menuju ke arah itu, dalam jangka masa 2 bulan yang lepas, kerajaan negeri telah mengusahakan pelbagai perkara. Antaranya ialah menubuhkan Ibrahim Johor Economic Council, iaitu sebuah badan majlis yang dianggotai oleh mereka-mereka yang berpengalaman untuk memberi pandangan dan juga cadangan kepada kerajaan negeri. COVID-19 is an extremely hard time for our country. It requires an unprecedented remedy. Selain daripada Ibrahim Johor Economic Council, Digital Johor Blueprint juga merupakan usaha yang sedang gigih dibangunkan oleh kerajaan negeri. Kerana kita memahami bahawa digital ini adalah satu kaedah norma baru yang kita harus terima hakikatnya sebagai sesuatu infrastruktur dan keperluan asas yang patut ada dalam masyarakat kita. Satu kemudahan infrastruktur yang rakyat akan nikmati sebagai cara hidup yang diperbaharui. Selain daripada Digital Johor Blueprint, Johor Investment Company juga akan diwujudkan di negara jiran kita, Singapura. Ianya adalah bagi memudah carakan hubungan perdagangan di antara Singapura dan Johor. Bagi menjayakan Johor Investment Company di negara Singapura adalah menjadi hasrat kerajaan negeri untuk melihat semula konsep pembangunan segitiga Singapura, Indonesia dan Johor yang secara ringkasnya dinamakan SIJORI. Bagi merancangkan seterusnya ekonomi rakyat, kita memahami akan keperluan untuk kita membantu pelbagai sektor agar dapat merancangkan ekonomi negeri. Maka itu economic spine yang dicadangkan kepada kerajaan persekutuan akan disambut oleh negeri Johor sekiranya ianya memberikan faedah dan manfaat yang langsung dan segera kepada negeri Johor. Economic spine ini adalah memerlukan program pembangunan infrastruktur yang bermula daripada Bandar Malaysia sehinggalah kepada Iskandar Malaysia. Ini akan dapat menghidupkan ekonomi di kawasan seperti daerah Muar, Batu Pahat dan beberapa bandar-bandar yang berada di sepanjang jajaran pembangunan Bandar Malaysia hingga ke Iskandar Malaysia. Kerajaan tidak duduk diam dalam tempoh 2 bulan ini dengan terus merancang bahawa Johor ini mampu untuk membangunkan food bank makanan, bukan hanya untuk memastikan agar keperluan mencukupi di negeri Johor, tetapi juga Johor mampu untuk mengeksport barang-barang makanan yang diperlukan bukan hanya oleh negeri-negeri dalam negara kita, tetapi juga mampu untuk membantu negara-negara yang memerlukan. Dan ini semua akan terangkum dalam usaha kita untuk memastikan bahawa plan pembangunan Mampan Johor itu diteruskan dengan penambahbaikan dan juga pengubahsuaian yang perlu agar perkara-perkara yang dirancang oleh kerajaan yang 2 bulan lebih ini akan insya-Allah beroleh kejayaan. Jadi pada akhirnya di kesempatan ini juga saya mewakili
ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan, sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Beli Yang Maha Mulia Sultan Johor di atas perkenan bagi merasmikan sidangan Dewan pada pagi ini, dan juga kepada frontliners Barisan Hadapan yang telah bertungkus lumus untuk memastikan rantaian penularan wabak COVID-19 ini dapat dihentikan dengan menjadikan Johor untuk 15 hari yang lalu sebagai negeri yang hijau dengan tiada kes baru dilaporkan untuk tempoh masa tersebut. Jadi terima kasih kepada rakan media yang senantiasa sahaja memberikan kerjasama kepada kerajaan. Mudah-mudahan hubungan ini dapat kita teruskan dengan media memberi kerjasama kepada kerajaan untuk membantu rakyat memahami, mengikuti perkembangan program-program yang dilaksanakan. Terima kasih. So, 1-2 soalan sekiranya ada. Yes, including our Honorable Yang Amat Berhormat Prime Minister Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin was also present. Yes, most importantly is that the proceeding of our Dewan Undangan Negeri today is in line with the Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dan Peraturan Dewan Undangan Negeri. Every detail is considered, and we are happy to see that our Dewan has maintained its tradition where since strict compliance to the peraturan Dewan is observed by everybody, even during when we were in the opposition also. We are obligated to make sure that all the article or requirement of peraturan Dewan is strictly followed. Ianya dalam perancangan dan pelaksanaan as we speak. Saya telah memulakan perbincangan dengan sebagai contoh Wisma Putra dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal mewujudkan Johor Investment Company di Singapura. Saya telah pun berbincang dan mendapat persetujuan pada dasar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengembalikan semula konsep pembangunan segitiga Sijori, dan kita pun telah mengutus mendapat pengesahan penyertaan mereka-mereka yang berpengalaman dan juga berkaitan untuk menyertai Ibrahim Johor Economic Council, yang saya kira sebaik saja selesai hari raya mungkin kita boleh adakan perbincangan yang pertama, dan itu adalah merupakan titik yang penting bagi kita negeri Johor, kerana kita tidak boleh berlengah-lengah dalam memikirkan tentang keperluan rakyat. Sebaik saja kita selesai dalam keadaan COVID ataupun dalam pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Ya. So, okay. Yes, we will be setting up an office in Singapore. It is not an office where we deal matters
related to diplomatic role, but rather Johor office in Singapore give the opportunity for our state administrator to improve their relation, their collaboration in all aspects, especially technical, exchange of ideas for the mutual interest of both countries, between Singapore as well as Johor. This will definitely give a lot of benefit to our Johor civil servant, an opportunity to experience an international environment, to improve the international working skills, and of course that will be something that will definitely enhance the potential of Johor state as far as attracting investment into this country, into this state. Second, no, we should be working together with MITI. We should be working with the High Commission Office in Singapore. That is the reason why this idea Johor seek the consent of our Ministry of Foreign Affairs. Pada kenyataan media pada 29 April, sepanjang pelaksanaan PKP, Johor telah meresapkan sebanyak 392 majikan telah membuat permohonan penghentian dengan jumlah anggaran pekerja seramai 15,597 orang. Adakah figur ini akan meningkat atau setakat ini sudah stable? Dan apakah kebanyakan mereka melibatkan isu apa? Okay, I understand what you're saying. Sewaktu kelulusan bagi permohonan untuk industri beroperasi semula, kita tidak berada dalam keadaan negeri yang hijau. Ada beberapa kawasan yang merah dan ada beberapa kawasan yang kuning lagi. Tetapi sejak 15 hari yang lalu, we are now berada dalam negeri hijau. So saya percaya bahawa lebih banyak lagi sektor-sektor dalam industri akan dapat dibenarkan beroperasi, dan SOP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, saya percaya ianya boleh ditambah baik dengan tujuan untuk membolehkan lebih banyak lagi sektor-sektor industri untuk terus beroperasi di negeri Johor ini. Ianya bertitik tolak kerana negeri Johor telah menjadi negeri hijau, maka itu bererti bahawa disiplin yang tinggi, pematuhan yang tinggi dalam memenuhi SOP yang telah dikenakan kepada industri-industri yang memohon untuk beroperasi. Okey. Ialah dengan bekerja. Kalau kita tumpukan sepenuh perhatian kita untuk melaksanakan tugas, kerana kita sedar bahawa rakyat di luar sana amat terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Semua sektor terjejas, semua lapisan tak kira P40, M40, semuanya terjejas dengan pandemik COVID-19 ini. Maka itu untuk kita mematuhi dan memenuhi harapan seperti mana titah Buah Duli Tuanku, ialah dengan kita terus bekerja, dan kerajaan tidak akan berhenti untuk terus melihat pelbagai aspek untuk kepentingan rakyat,
dan ini akan dapat meningkatkan lagi pencapaian apabila semua pihak, semua adun-adun dalam negeri Johor ini akan memberikan tumpuan mereka untuk menjayakan hasrat rakyat di atas setiap program yang diperkenalkan. Okey.